Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih lagi bersama dengan kami, saya Akmal Nazri dan Wani Keri. Maafkan saya, Sisi Iman. Oh, tapi tak apa, Wani Keri lebih muda dari Sisi Iman. Maksudnya, muda je. Bersama dengan saya, Sisi Iman. Hari ni kita macam colour coordinated lah. Come on lah, kita Chemistry. kan chemistry itu penting. Tapi kan sebenarnya kan sebab pasal chemistry ni, nampak aku dah tak tahu macam nak link awak lagi kacau. Ini macam tadi jam pertama anda bersama dengan saya yang mana membincangkan mengenai bagaimana kita nak mengawal stres tersebut, mengatasi dan juga inilah kan semuanya mengenai stres. Dan jam seterusnya bersama dengan Sisi mengenai apa tadi Sisi? Mengenai pemakanan. Ya. Kalau untuk jam pertama tadi bersama dengan Cik Helwa, betul? Ya, betul. Untuk jam yang kedua tadi kita bersama dengan Cik Nat. Ya, dan sekarang ini kami berdua masih lagi bersama dengan mereka. Sekarang ini Cik Helwa yang daripada Universiti Selangor selaku kaunselor unit kaunseling dan latihan Universiti Selangor. Dan sebelahnya tadi siapa tadi wahai Sisi Iman? Cik Nadira. Ya, seorang pakar pemakanan di UiTM Private Specialist Center. Nampak? Cik. Ya. Awak? Okey, baiklah. Ada apa punya? Okey. Cantik permainan awak ya. Okey, Silakan. baik. Mungkin di dalam jam ini kan kami berdua ingin mengetahui ataupun nak tahu lagi lebih lanjut mengenai stres dan juga pemakanan. Kerana di dalam jam ini mungkin ada yang terlepas kan menyaksikan kami tadi apa yang dibincangkan Akmal dan juga bersama dengan Cik Elwa dan juga Sisi bersama dengan Cik Nat kan. Saya ada satu soalan mengenai mungkin saya nak sentuh sikit pasal dekat Cik Elwa tadi lah kan, yang mana ada mengatakan mengenai stres ini kan, sebab kita tahu adakah juga apabila dia lambat bangun nak pergi sekolah untuk ambil peperiksaan, dengan tiba-tiba bajunya pula lupa nak gosok semua, itu pun secara tak langsung dapat membuat pelajar itu stres dan susah nak fokus apabila menghadapi peperiksaan. Betul juga kan Cik Wah? Betul. Itu faktor lah. Kita katakan itu sebagai faktor yang konflik yang timbul secara tiba-tiba. Jadi terus kita rasa macam satu tekanan dan mengarahkan ke arah stres lah kat situ. Jadi Memang Akmal betul dah dapat, Akmal dah dapat jawapan lah. Terus mana soalan Akmal kan? Belum lagi. Selalunya tak gosok baju awal-awal malam-malam. Bukan, saya bukan. Tapi ada juga kan Sisi kan, saya pasti ini berlaku juga kepada calon SPM pada tahun-tahun yang lepas, di mana sebaik saja mereka keluar daripada dewan, mereka terus berbincang dengan kawan-kawan, tadi jawab apa ha? Awak jawab apa? Awak jawab apa? Saya B. Alamak, dan mendatangkan stres juga. Adakah perkara ini sepatutnya atau wajar tidak wajar pelajar-pelajar ini membincangkan ke atas soalan apa yang dorang dah buat, apa yang mereka dah buat tadi tu? Wahai Cik apa? Okey, menjawab kepada persoalan itu, memang benda ni selalu terjadi. Saya rasa semua kita pun pernah kita rasa macam ragu-ragu betul ke apa yang saya jawab sebelum ni. Tapi apa yang ingin saya tekankan, sekiranya ada calon SPM yang mungkin dah habis paper ke atau ibu bapa mungkin yang dah habis Pas tengah tadi kan habis kan. mungkin ada pelajar yang kita bagi tips saya belajar ataupun ibu bapa boleh pesankan kepada anak-anak mereka lah. Pertamanya kita kena tahu setiap perbuatan yang kita buat tu apa matlamatnya. Kenapa kita perlu buat begitu? Maksudnya adakah kita ni kata boleh jadi akan menimbulkan stres bila mana kita rasa macam saya rasa saya dah jawab betul. Tapi bila ada kawan lain yang jawab, aku jawab macam ni lain. Padahal kita cuba sama-sama lah kan. Mungkin kalau kata kawan-kawan yang berkata dia jawab ni lain tapi jawapan tu salah. Tapi kita ni golongan minoriti, kadang-kadang kita rasa macam dah timbul ragu-ragu kan. Betul ke tak betul ni? Sebab tu saya ingin kembalikan balik persoalan tu. Apa matlamat awak? Apa orang kata tujuan awak? Nak cek balik, nak semak balik jawapan tu. Selepas benda ni dah habis pun. Kita tak ada apa orang kata satu kata kesempatan untuk ulang semula. Okey, kat sini saya ingin saya ketengahkanlah ada satu teori daripada Gestalt kan, dia ada satu teknik tu, dia mengatakan here and now, apa yang jadi sekarang dan di sini. Okey, bila kita dah lepas habis pelajar lah dah lepas habis jawab peperiksaan tu, kita lebih kepada penumpuan kepada what, apa yang kita nak buat lepas ni ada paper apa. Melainkan kalau kata paper tu macam pagi tadi bahasa Melayu kertas satu. Okey, mungkin ada orang kata sama soalan tu dengan kertas dua. Itu mungkin boleh dibincangkan. Tapi sekiranya
ketua yang lain ataupun memang guru-guru dah bagi tips tak ada related pun, kes tak perlu dibincangkan. Kita perlu bagi penekanan kepada What's next? What's next kan, apa yang akan jadi. Jangan kita timbulkan why. What, jangan guna why. Kenapa saya jawab A, kenapa dia jawab B, C, C kan? Betul. Padahal jawapan awak tu dah betul sebenarnya. Tapi bila golongan majoriti yang kata jawapan tu tiba-tiba dia timbul rasa ragu-ragu. Timbul rasa ragu-ragu, itu akan jadinya tekanan. Tekanan tu kalau dia mengarah ke arah positif tak apa. Kalau dia jadi negatif, terus aku dah tak boleh perform tadi, esok biarlah. Itu dah jadi negatif. Jadi give up awal-awal pula kan. Sebab kita hari ini baru hari pertama kan. Baru hari pertama calon-calon SPM 2020 ini meneruki peperiksaan iaitu bagi subjek Bahasa Melayu. Dan tadi baru saja selesai bagi subjek Bahasa Melayu juga bagi kertas 2. Itu tadi pandangan mengenai daripada seorang kaunselor kan. Kalau boleh janganlah untuk membincangkan apa yang telah dijawab dengan kawan-kawan yang lain kan. Tapi kita nak tahu juga ni kan Sisi kan, pandangan daripada ibu bapa. Dan sekarang ini kita di talian bersama dengan siapa Sisi? Kita ada Puan Nurin dan juga Puan Fadila. Assalamualaikum. Boleh onkan mic Puan Nurin dan juga Puan Fadila. Tekan butang tu. Butang on tu. Okey, kita boleh dengar dah suara Puan Fadila dan Puan Nurin. Selamat datang ke Road to Success SPM bersama dengan saya Akmal Azizan dan juga Sisi Iman. Hai Akmal, hai. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kita ada motherly figure hari ini bersama dengan kita. Jadi mungkin kita boleh tanya kepada Puan Fadila dan juga Puan Nurin. Semestinya kita tahu tadi kita sudah pun bersama dengan Cik Nat. Kita banyak membincangkan tentang sarapan kan pagi kan. Jadi mungkin Puan Fadila dan juga Puan Nurin boleh kongsikan selalunya macam anak-anak nak mengambil peperiksaan pagi tu selalunya sediakan sarapan yang macam mana tu? Mungkin Puan Nurin boleh jawab dulu Puan Nurin. Silakan. Macam saya, anak saya suka makan roti. Okey. Dia suka minum roti. Tapi dia tak suka, dia tak macam malas nak buat susu. Dia minum air masak je. And then dia pergi lah. Tapi dia biasa ambil roti bakar. Roti bakar. Itu saja? Itu je. Tapi kalau kita nampak Puan Nurin ada dekat kafe ke atau hanya wallpaper saja ke? Itu background. Background. Baru nak minta orderkan roti bakar kan? Sebenarnya roti bakar tu memang roti bakar kosong atau kau macam Sisi kan? Mungkin Sisi ada. suka roti bakar, ada mentega, ada gula lagi. Jam ke kan? Macam mana Strawberry tu? jam. Betul lah. Dia letak apa yang ada lah. Kadang-kadang ada jam, ada butter, cheese ke. Then dia pick and go lah. Macam tu lah. Tengoklah kalau semalam abang tu habiskan cheese, besok adik tu tak dapat lah makan cheese dengan roti bakar. Betul lah Puan Nurin Sebab dia ada lagi adik-adik lain kan yang akan pergi sekolah. Tapi sebab ni SPM ni kan, I tengok dia nampak lebih tersusun lah. Walaupun agaknya dia dah rasa macam okay, let's go. This time habiskan kan. Apa macam nak jadi-jadi kan? Apa nak jadi-jadi. Sebab I think dia dah terlalu, dah 3 kali Puan Fadila. Dah 3 kali kita tunda. Dia stres, kita pun stres. Macam dada ni asyik berdegap-degup je. Tapi sekarang mungkin just Okey, tapi mungkin kami boleh tahu juga kan macam Puan Nurin sendiri ada berapa orang anak tu? Okey, saya ada 3. Dia yang pertama. Yang yang stresnya saya ni sebab tahun ni kira saya ada awal SPM dan akhir tahun ni ada SPM lagi seorang. Dan dua-dua seorang. Jadi mungkin boleh ceritakan sikit persiapan pagi tadi untuk anak yang pertama kan? Macam mana? Sebab kita dah prepare apa ni orang kata dah prepare beberapa hari. Asyik tanya IC ada ke tak, semua pack dalam beg. Biasalah kan pensel cukup ke, dah asah ke kan? Jadinya pensel ke cukup ke tak. Pen pun baru diminta beli semalam untuk tambahan. Macam tu lah. Kadang-kadang nak marah pun dah tak boleh lah. Sebab kadang-kadang sebab dia boy, dia lelaki. Dia lelaki ni agak last minute lah. Dia macam tu. Berbeza dengan yang perempuan. Perempuan dia ada sikit teratur sikit.
Oh. Tapi saya rasa tak semua boy lah. Puan Nurin ada je boy yang dia Dia tak boleh lawan sebab kita ada 2 ibu, 2 cik di sini tambah 1 cik. Jadi dia kalah. I'm sorry guys. Okey, kita nak bersama dengan Puan Fadilah pula. Puan Fadilah. Anaknya ada berapa orang? Ya. Alhamdulillah, saya ada 4 orang anak. Baik. Dan yang ambil SPM kali ni yang nombor 3. Kayaknya saya dah ambil SPM kali ketiga lah ni. Ibu yang berpengalaman. Ibu yang berpengalaman lah. Jadi mungkin boleh ceritakan sikit pagi tadi tu macam mana tu perasaan anak Puan Fadilah? Okey. Sebenarnya anak saya tiga-tiga pun ambil SPM tu di asrama. Dia orang ni belajar di yang pertama dan yang kedua di MRSM. Lepas tu yang ketiga ni di sekolah teknik dan tinggal di asrama. Okey. Jadi memang makanan tu Pihak sekolah lah. Diatur lah kan. Memang diatur oleh pihak sekolah. Baik. Lepas tu waktu biasanya macam sekarang ni pihak PIBG dengan kerjasama SIB ada menyediakan makanan untuk pelajar-pelajar. Jadi semua tu tak adalah orang kata merisaukan pihak ibu bapa. Semua dah teratur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma saya memang bila dia call malam tadi, dia ada call saya mohon restu. Sedihlah bunyinya. Lepas tu kita pun rasa macam sebab lah. Sebab memang dah tertangguh banyak kali. Memang kita pun kata habiskanlah kan. Habis tu kita pesan kat dia jangan lupa ambil sarapan. Bangun awal macam Puan Nurin kata tadilah. Jangan lupa slip exam, jangan lupa IC. Pen saya dah hantar semalam sekotak pen. Sekotak Puan Fadilah hantar Habis kedai tu jual pensel. Untung kedai tu. Saya kata sebab ada kawan yang mungkin parent jauh tak boleh nak hantar, jadi kita kongsi. Pen tu distribute lah untuk semua kawan-kawan. Sedekah lah kiranya. Mudah-mudahan berkat lah jawab SPM kali ni. InsyaAllah. Semestinya kali ini kan adik-adik yang menduduki SPM ni, dia punya dugaan besar sikit. Luar biasa. Sisi pun tak tahu, mungkin kalau Sisi ditangguh-tangguh exam tu kita jadi down kan Akmal? Rasa macam tak nak ambil lah. Kan? Saya rasa itu memang sebab itulah kena adanya macam mana kita nak kawal stres tu. Yang mana tadi saya bersama dengan Cik Awu sendiri. Tapi macam Puan Nurin sendirilah kan, saya pasti ini anak yang pertama kan yang mengambil SPM pada tahun ini. Dari segi emosinya, bagaimana Puan Nurin menghandle ataupun membantu beliau untuk menangani segala masalah-masalah pandemik, belajar online kelas kan, dengan SPM-nya tertangguh semua. Macam mana dari segi emosi, bantuan emosi ataupun bantuan moral daripada Puan Nurin sendiri? Sebenarnya saya tak sangat nak cakap banyak dengan dia. Paling-paling pun kita bagi moral support, suruh yelah buat the best lah, tak payah fikir sangat. Satu lagi, dia ni pun jenis yang very cool. Itu saja anak saya. Terlalu cool sampai kadang-kadang careless. Jadi dia cool. Semuanya okey. Bila tanya semua okey. Lepas tu kita tak tahu bila dia stress. Tapi saya nampak bila dia stress, bila dah memang confirm nak ambil SPM ni, dah ada date semua. Saya nampak dia memang pulun habis. Tapi ada masa dia akan tengok kartun je atau dia main game. Itu saya tahu dia dah tahap dia stres. Itu saya tahulah. Dia dah tahap dia stres. Nanti lepas dah habiskan menghilangkan stres dia, dia masuk bilik balik dia study. Kita tak boleh kacau lah. Jadi kita tak nak bagi dia pressure sangat. Betul. Dah buat tu buat ni ke, tak payahlah. Saya just macam support je lah apa dia nak kan. Nak makan macam terasa nak apa. Ada juga kadang-kadang terasa nak makan tu, nak makan ni. Kita beli ke atau buat ke. Macam tu lah. Itu je. Tapi tak nak terlalu pressure lah. Kita pun tengok sebab kita sendiri sebenarnya memang pressure dengan ialah macam-macam kan, dengan pandemik satu, dengan kerja satu, dengan kat rumah satu, dan anak-anak kat kat rumah kita jadi stres sebab mulut kita asyik nak bising. Itu satu hal lah kan. Itu memang mak-mak, ibu-ibu. Ya, tanggungjawab sebagai seorang ibu. Itu jadinya semua bila time dia cakap dengan dia pergi masuk bilik dan tak ada orang kacau. Jadi kita tak kacau dia lah. Jadi
kita tawakal lah, orang kata tawakal, doa, itu je lah yang boleh buat. Segalanya kita serahkan pada dia. Sebab tak boleh tu demand dan tak boleh tu pressure untuk diorang. Sebab kita pun pernah melalui kan macam tu, SPM macam mana. Ya. Itu je lah yang boleh cakap. Baik. Okey, Cik Nat. Macam tadi kita sebenarnya dah banyak dah kita bincangkan tentang makanan seimbang, khususnya untuk pelajar yang menduduki SPM, untuk murid yang menduduki SPM. Macam mana kalau kita tahu kan, kadang-kadang anak murid ni memang dia akan kelam kabut kan, pagi-pagi tu orang Makan cakap pun sampai lupa. kalau kita punya bahasa sehari kita cakap rense. Kita rasa macam tu. Bahasa apa tu? Tak pernah dengar lah. Awak tak tahu. Okey. Tadi Cik Nat kan, macam mana kalau macam calon SPM tu ke sekolah tak mengambil sarapan dan ini lagi mungkin lagi 10 minit, mungkin 15 minit baru nak masuk kan. Macam apa sarapan yang paling ringkas Ideal lah, paling orang kata. ideal lah orang Ringkas, kata. ya. Okey, macam kita tahu tadi di awal perbincangan tadi, sarapan ni penting. Sangat penting sebab dia nak melibatkan tenaga, nak ingat balik apa yang dah hafal, ingat balik apa yang dah belajar sebelum ni. Kemudian nak concentrate, itu memang memerlukan tenaga. Macam yang kita cakap sebelum ni ialah makanan otak biasanya ialah glukosa. Okey. Jadi ambil makanan sesimpel seperti yang ringkas dan komplit semuanya, hampir komplit, susu tak ada masalah. Susu. Even satu susu tu walaupun susu full cream, susu segar lah. Biasa susu segar tu lebih kurang dalam 150 kalori atau sampai ke 200 kalori tu, itu dah lebih kurang macam makan setengah ataupun suku daripada nasi lemak ataupun nasi goreng dah. So maksudnya dia senang, dia lagipun dia cecair. Cecair ni bila dia masuk dalam badan, dia cepat dihadam, cepat diserap. Jadinya dan lagi satu, susu ni dia ada lemak tadi. Lemak tadi masuk dalam badan, fungsi dia lambat, dia slow release. Maksudnya dia lambat hadam, bila dia hadam sikit tadi tu, jadinya tenaga tu berpanjangan. Tak sempat sangat pun sediakan, kalau dapatlah sediakan satu pack kotak. Tak kisah apa jenis susu. Tapi macam mana Yang paling mana last pula kalau sebab seingat saya lah kan Sisi dan juga Cik dan Cik Hawa kan, ada yang mengatakan okey, minum saya minuman bertenaga ke minuman bijirin semua tu lah kan, Okey. InsyaAllah pasti dapat membantu anda. Kadang-kadang kita dengar minuman isotonik. Minuman isotonik, minuman seperti itu kan. Adakah ini juga, adakah perkara ini, minuman tersebut tu dapat membantu ataupun macam mana sebenarnya tu? Minuman isotonik untuk tenaga yang berpanjangan kan. Okey. Biasanya minuman isotonik ni dia bukan setakat ada gula. Dia ada sekali elektrolit yang lain. Contohnya sodium, garam. Ya. Okey. Biasanya untuk melancarkan sistem saraf kita sampai ke otak ni dia perlukan juga sodium elektrolit ni tadi. Tak ada masalah, tapi isunya ialah gas. Berkarbonat. Okey. Sama juga makanan atau minuman yang berkarbonat ni tadi dia akan menyebabkan dia bergas. Perut kosong, tak sempat, terus minum air contohnya isotonik yang bergas pula tu contoh. Nanti sekarang sakit perut lah, angin, dikacau. Okey. Tumpuan juga dapat mengganggu semua kan. Tapi kalau makan roti bakar okey kan? Boleh, tak ada masalah. Puan Nurin, okey. Apa yang Puan Nurin sediakan pagi tadi untuk Boleh. anak Puan Nurin? Cantik. Boleh, tak ada masalah. Esok boleh sediakan roti bakar lagi. Tapi janganlah saya ada roti bakar kan. Tapi macam-macam awak. Mungkin dapat makan breakfast ke? Bergurau. Okey, kita nak berhenti rehat dulu Sisi dan juga panel jemputan kita kat sini, Puan Nurin dan juga Puan Fadila. Kita berhenti rehat dulu, boleh ke? Boleh lah tu. Boleh. Okey, sampai sini banyak lagi kita ingin bincangkan mengenai isu ni semua dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat bertemu kembali bersama dengan saya Sisi Iman, Akmal Nazri, Cik Helwa, Cik Nat, Puan Fadilah, Puan Nurin. Nampak semua sebut dalam Road to Success SPM 2020. Baik, tadi kan waktu permulaan kan saya menanyakan kepada Cik Helwa mengenai wajar atau tidak wajar calon-calon SPM ini membincangkan kertas soalan sebaik saja mereka keluar daripada Dewan Peperiksaan. Saya nak tanya kepada mungkin Puan Fadilah lah yang mempunyai orang kata tiga orang anak yang dah pun bukan dua orang anak yang dah lepas pun SPM kan. Sejujurnya macam Puan Fadilah, adakah bersetuju ataupun mungkin tidak bersetuju mengenai tanggapan bahawa kalau calon-calon SPM ini sebaik saja mereka keluar daripada Dewan Peperiksaan, mereka bincang kertas-kertas soalan tersebut dan secara tidak langsung dapat mengganggu emosi mereka dan juga tumpuan kepada mereka. Apa pandangan Puan Fadilah sendiri?
pada pandangan saya, memang perbincangan tu memang sangat-sangat dilarang. Dia memang akan mengganggu emosi kita. Ya. Sebab mungkin kadang-kadang tu kita jawab betul, kawan kita jawab salah. Tapi bila kita dengar kawan kita cakap dan dia tu macam confident sangat bagi tahu jawapan dia, yang kita yang jawab betul ni dah rasa jawapan kita salah. Jadi emosi kita untuk hadapi peperiksaan yang masih panjang tu akan terganggu. Jadi pada saya, pengalaman saya lah. Okey, anak saya kalau yang perempuan tu dia memang setiap habis paper dia akan call saya. Kalau yang lelaki ni payah macam tu. Dia kan marah betul lah. Nampak perbezaan tu ya Puan. Okey, lepas tu Puan? Okey, kalau dia call tu nanti saya tanyalah. Okey, Tanya dah habis satu paper hari ni. What snack? Saya tanya macam tu. Saya tak adalah tanya macam mana tadi? Boleh jawab ke tak? Ada soalan susah ke? Nanti yang tu mendorong kepada dia nak beritahu nak ceritakan masalah dia, ada yang tak boleh jawab ke. Nanti dia lagi stres kan. Jadi saya cuma tanya macam tu. What is your next paper? So okay, dah simpan kertas tu, simpan buku tu. Tak payah tengok lagi. Look forward. Keep going. Macam itulah saya sebab kita punya pengalaman dulu masa kita belajar pun macam tu kan. Kalau kita bincang memang habislah paper lain tu pun lingkup sekali. Yelah, lagi-lagi tiba-tiba kalau satu hari tu ada 3 kertas yang perlu ni kan, calon-calon ini menduduki. Itu kata Puan Fajar. Kalau Puan Nurin sendiri, macam mana Puan Nurin? Adakah Puan Nurin ada mengatakan kepada anak Puan Nurin, nanti dah habis keluar saja dewan peperiksaan, jangan bincang tau dengan kawan-kawan? Ataupun Puan Nurin tak tahu pun pasal perkara ini? Boleh macam tu? Macam mana tu Puan Nurin? Saya sebenarnya bila lepas habis kelas tu, saya tengok dia tak banyak bincang, dia diam. Tapi saya tak tahulah kalau dia berwhatsapp kan sekarang macam mana kau jawab, macam mana kau macam mana. Tapi saya memang cakap lah kalau boleh, yelah go, betul lah macam Puan Fadilah cakap, suruh go forward, move forward kan, dah tak buat yang lepas dah tak boleh nak amend pun sebenarnya. Tentang memang betul pun apa yang kita jawab, betul tak? Betul. Kita dah pernah melaluinya, jadi kita macam dah tahulah macam mana kita jawab. Memang betul lah bila perbincangan selepas exam tu buat kita lagi stres tau. Kita akan tengok macam orang kata, kalau orang kata tengok kesalahan lama, padahal ada benda lagi yang panjang lagi, exam lain kan, paper lain yang kita kena tempuh. Jadi saya memang tak galakkanlah dia discuss lepas tu. Saya selalu cakap tak payahlah cerita lagi. Pass is pass. Macam tu je lah. Tapi selalunya kan murid. Ya Puan, silakan. Tak apa, itu je lah yang lain. Tak payah kita Puan, cakaplah lagi Puan. Tolonglah kami Puan. Tak ada, dengan lelaki ni kita tak boleh cakap banyak sangat. Dia nanti dia tahu macam tu. So tu macam tu je lah. Tapi itu yang boleh. betul Puan. Selalunya kan Sisi juga pernah dengar macam murid-murid SPM ni dia punya alasan dia nak kongsi jawapan tu sebab katanya kita tahu nak target kertas 2 nanti berapa. Selalu macam tu. Tapi hari ini adik-adik semua dah dengar, mungkin akan lebih senang, lebih tenang kita nak hadapi peperiksaan yang akan datang tu kalau kita tidak bincang. Saya rasa itu pun guru-guru pun ada juga memberi perkara tersebut kan, memberitahu perkara tersebut kepada calon-calon ini Sisi kan. Okey, kita nak tanya jugalah kepada Cik Helwa. Tadi kita dah bercerita macam mana nak elakkan stres dan sebagainya. Macam mana pula kita nak kekal tenang dalam dewan peperiksaan tu? Adakah kena selalu pandang jam tengok habis ke tidak masanya, ada lagi tak masa apa macam mana? Okey, baiklah. Bila kita bercerita berkenaan dengan tenang. Okey, tenang tu selalu dengar lah, kadang-kadang ada orang berkata juga tenang adalah menang. Jadi bila kita tenang, kita akan menang. Jadi macam mana nak mencapai ketenangan tu? Okey, macam mana nak mencapai ketenangan tu? Saya rasa ada juga beberapa perkara yang disebut oleh ibu hebat kita yang berdua tadi. Okey, yang mana buat persediaan awal. Itu sebelum kita masuk. Maksudnya pagi-pagi tu kita dah siap dah esok pakai baju apa. Sleep exam, dah ada IC-nya, letak dah kasut siap-siap ada stokin apa semua, buat persediaan awal. Jadi bila kita daripada awal nak masuk tu dah tenang, okey, jadi dia akan orang kata mengawal emosi kita dalam dewan peperiksaan tu. Okey, kita dah tenang, kita duduk, itu yang pertamalah. Dan yang kedua, poin tu pun juga dikongsikan oleh ibu hebat tadi tu, yang mana cari masa
bersendirian dulu sebelum masuk. Saya nasihatkan kepada adik-adik cari masa. Tak kisahlah kalau kata kawan-kawan masing-masing relax lah. Mungkin yang macam tadi dia kata lelaki mungkin lebih cool, relax apa semua. Yang perempuan ni memang kita menggelabah. Saya rasa kita punya dari segi jantina lah. Kita punya perbezaan tu. Perempuan ni lebih menggelabah. Okey, kita cari masa untuk bertenang. Macam yang kita borakkan sebentar tadi adalah kita cuba take 5. Ambil masa 5 minit, 10 minit untuk keep calm. Dan untuk sama-sama kita bertenang, untuk ada macam-macam teknik lain kita boleh amalkan. Kita amalkan teknik pernafasan yang betul. Ada juga teknik genggaman tangan. Tadi masa kita bercerita pasal makanan pun ada genggaman tangan untuk portion kan, untuk portion. Jadi genggaman tangan untuk kita, okey kita genggam lepas, kita genggam lepas. Kita untuk kita rasa tenang. Okey. Sebab tangan kita masa tu macam shaking apa tu? Menggigil. Menggigil, berpeluh, apa tu kita ambil masa untuk bertenang. Okey. Amalkan teknik pernafasan dan kalau ada kesempatan call ibu macam tadi pun ada student yang ada buat kan anak-anaknya sebelum ni call. Kadang-kadang tu bukan kata untuk examnya, siapa-siapa pun sebelum kita nak buat sesuatu perkara yang bagi kita besar, call minta ketenangan. Kadang-kadang tu memang rasa tak bersedia pun. Kadang-kadang tu contohlah pengalaman lah, saya pun telefon mak lah kan, dia cakap, "Mak, saya cantik tak?" Cantik. Padahal tak cantik pun. Tapi dia memberikan. Dia lah cantik tu. Dia memberikan. Betul lah. Siapa cakap tak cantik? Buat tak baik dah. Subjektif. Okey kan, nanti saya counter balik. Okey. Tapi benda tu lah memberikan kata, sebenarnya aku cantik. Walaupun orang lain kata lain lah kan, subjektif kan. Tapi kita dapatkan satu ketenangan tu. Maksudnya dapatkan satu sumber semangat. Daripada orang-orang yang rasa dekat dengan kita, sayang dengan kita, percayakan kita. Okey, itu sebelumlah. Okey, masa dah masuk dekat dalam dewan peperiksaan tu, macam biasalah kita cuba bertenang dengan amalkanlah apa-apa bacaan mengikut agama masing-masing lah. Kalau kata yang Muslim tu mungkin berdoa dengan cara masing-masing lah. Guna cara berdoa. Okay, cuba kalau mungkin guru-guru pun dah banyak juga berkongsi macam mana kita cuba tulis dulu point apa yang teringat dekat kepala. Okey, tulis dulu. Okey, so baru kita sesuaikan dengan soalan-soalan tu. Dan saya rasa untuk persekitaran pun bagi saya, sebab kita pun pernah ada pengalaman dalam dewan peperiksaan, saya rasa persekitaran okey sebab mungkin dalam keadaan yang senyap. Mungkin kalau kata terlalu sejuk, mungkin boleh angkat tangan minta. Kalau dewan tu ada aircon. Kalau ada aircon, kalau panas cubalah. Cuba minta aircon. Cuba tanya dengan pengawas, boleh ke nak bagi saya sejuk? Okey. Ada beberapa itulah adalah dari persekitaran tu. Ya. Itu dia. Tapi saya nak tahu jugalah kan, macam Cik Nan sendirilah kan. Awak kan kita kan sebaya. Kan sewaktu zaman awak ambil SPM pada tahun 2009, betul? Betul. Awak pun ambil 2009 kan? Kan sebaya tadi. Saja dia nak ulang. Adik dengan cakap abang. Macam Cik Nan sendiri kan, mungkin seingat awak lah pada ketika itu kan, sewaktu hari pertama mengambil SPM. Apa yang awak masih lagi teringat? Mungkin pada ketika itu kawan-kawan awak, ni target ni berapa ni? Agak kita boleh dapat berapa ni? Ataupun mungkin ada pengalaman pahit ataupun manis, boleh ceritakan sedikit kepada kami semua. Okey, zaman saya, sewaktu saya mengambil SPM dahulu, saya duduk dekat sekolah asrama. Okey. Jadinya makan dia teratur. Dia ada waktu makan lah, macam anak Puan Fadilah Puan tadi. Fadilah, yap. Okey, anak Puan Fadilah tadi. Makan dia teratur, makanan ada. Okey. Kita nak makan, tak nak makan. Okey, tak lalu dah nak makan. Memang tak selera nak makan, tapi kena makan. Kalau tak nanti kan lapar. Okey, kawan-kawan pula semua rushing di persekitaran. Tentu persekitaran sebelum lah. Itu yang buatkan kita menggelabah kan. Perempuan cepat menggelabah. Okey, sangat gelisah lah time tu ya. Tapi ada juga jenis kawan-kawan yang dia cool je. Tutup buku, tak ada apa-apa. Okay. Ada pelajar macam tu kan? Jenis-jenis pelajar macam tu kan? Kita nampak macam dia ni macam tak belajar je kan? Tapi sekali bila keluar keputusan, A+. Sakit hati orang yang betul-betul kita yang belajar sampai ke subuh ni kan? Kita tak tahu, kadang-kadang dia nampak je macam tu, tapi dia punya study mungkin lebih dari macam tu. Mungkin ada cara dia lain. Kalau untuk saya sendiri, waktu tu saya antara orang yang bukan semak
pun last minute punya. Apa lagi? Apa Oh, lagi? okey. Baik. Adalah. Jadinya saya pun dah pasrah dah. Hujung-hujung tu memang bukan pasrah. Kita panggil awal sangat nak bertawakal tapi dia redha lah. Dah redha lah time tu. Okeylah. Dengan apa yang dah belajar tu mungkin ingatlah. Dan lagi satu, waktu tu memang dah tak boleh masuk apa-apa dah. Selalunya macam tu, ada juga yang time tu dah, sebab tu dah tutup buku dah. Tak apa-apa nak masuk. Tapi bukannya excellent sangat pun kan. Tapi kita dah memang tak boleh nak masuk apa-apa. Dah, jadi tutup buku. Kemudian bila dah macam tu, bila dia akan bertambah stres. Bila tengok kawan-kawan, selak lagi. Kenapa? Ada lagi ke yang aku tak baca? Ada lagi ke yang tertinggal? Okey, tapi untuk saya sendiri memang, kalau saya memang tak tutup, buka buku lagi dah. Macam itulah. Itulah dia. Tapi tadi macam ada Cik Nan ada mengatakan dari sisi kan, yang mana waktu Cik Nan belajar di asrama kan, duduk di asrama. Dari segi pemakanan tu memang teratur lah. Sebab pihak asrama ada sediakan kan. Dan kalau kita dapat lihat macam ada dua situasi berbeza sebenarnya di antara Puan Nurin dan juga Puan Fadilah. Yang mana saya pasti kalau anak Puan Nurin, Puan Nurin lah yang akan tahulah bila masa nak makan, bila masa nak belajar semua kan. Tapi macam Puan Fadilah sendiri kan, bagaimana Puan Fadilah sendiri kira macam dapat tahulah yang anak saya betul-betul cukup makan, bila tibanya waktu makan anak saya makan. Macam mana tu Puan Fadilah? Adakah awak akan menghantar WhatsApp setiap setengah jam ataupun macam mana tu? Puan Fadilah terus gelak tahu. Alamak. Okey, silakan Puan. Mana boleh hantar WhatsApp? Hantar WhatsApp kat siapa? Bawa handphone dia pergi sekolah. Saya hantar WhatsApp kat Puan Fadilah lah. Macam mana tu Puan Fadilah nak memastikan tu? Ataupun mungkin Puan Fadilah ada WhatsApp guru-guru kat asrama tu ke tanya macam mana Warden. macam mana anak saya hari ni okey ke tidak, macam tu tu. Oh, kadang-kadang bolehlah kita tanya, tapi pelajar tu ramai kan. Kita kena macam guru pun tak dapatlah nak jawab semua. Tapi insya-Allah cikgu-cikgu ada hantar gambar. Gambar anak Puan makan ke? Gambar makan. Alah, sweetnya. Kadang-kadang tu gambar macam lepas dia orang balik, lepas PKP hari tu kan dah boleh balik ke asrama. Ya. Nanti cikgu hantarlah gambar ni pelajar dalam kelas. Kesian, memang kesian sangatlah majlis majlis tahlil, solat hajat ke, semua macam terlalu abnormal lah kan. Bila baca tahlil pun tengok macam kita lah, gemik je kan. Itulah situasi berbeza kan. Baik. Kita cuma apa tu Puan? Cuma dapat tengok gambar je lah. Dapat tengok gambar. Tapi terubat rindu tu ya Puan? Alhamdulillah. Okey, kita nak tanya juga, kita nak berbalik kepada isu pemakanan tadi sebenarnya. Okey, macam Puan Fadilah dan juga Puan Nurin, ada tak macam tiba-tiba anak call ataupun Puan Nurin anak balik dari sekolah, "Ma, hari ni rasa macam nak makan pavlova lah." Selera apa anak dia ni? Yang mungkin makanannya macam alamak. Lain dari yang lain. Mungkin tom yum dari Thailand. Macam mana pula tu nak tiba-tiba dapat kan? minta apa? Tomahawk. Sedap pula. Mama, buat medium rare. Wah. Ada tak yang sebegitu situasi yang macam kenapa anak aku tiba-tiba nak makan yang ini? Macam mana Puan berdua mengatasi situasi itu? Mungkin Puan Nurin boleh ceritakan dulu? Kalau macam anak saya tak adalah yang pelik sangat, tapi yang saya rasa dia suka makan tu saya dah tahu dah. Apa dia tu? Kalau dia suka, kadang dia suka tiba-tiba mood dia nak makan lamb chop lah. Western yo. Lamb chop. Yes, betul. Lamb chop. Kadang nak makan spaghetti. Western tiba-tiba. Bila dah lama. Tapi kalau tak ada tu, kita makan apa ada. Tapi adalah masa-masanya saya akan sediakan benda-benda tu kan. Macam tu. Kadang-kadang masa ada boleh dine out tu kan, boleh makan kat luar tu. Bawa je dia orang yang pergi makan kan. Senang. Yelah, betul. Makan apa enggak macam tu. Kalau tapi tak bolehlah selalu kan. Lagipun nak keluar pun sekarang dah macam mengerikan. Betul. Yalah, dengan kes yang ni kan, yang kita pun semakin hari semakin takut sebenarnya kan. Itu kata Puan Nurin. Macam Puan Fadilah pula. Ini jelah anaknya dah duduk di sekolah teknik, asrama kan. Ada tak tiba Puan Fadilah kata,
Mommy. Tiba-tiba kan accent pun lain. Mommy, I nak makan. Today I want waffle. Macam mana tu Puan Fadila nak menghantarnya? With strawberry on top. Macam mana? Puan Fadila. Saya bagi jawapan yang betul lah kan. Sekolah tak bagi hantar makanan. Okey. Itu jawablah sebenarnya. Jawapan sama Tapi ada tak macam nak Puan Fadila minta lah. Mungkin ada yang dia mengidam lah. Lagi-lagi nak nak dekat SPM tu kan. Kalau masa sebelum PKP dulu memanglah ada. Kadang-kadang dia call kan bila weekend tu nak makan apa-apa ke. Jadi kita boleh lah bawa pergi. Tapi kalau musim PKP ni memang makanan bermasak tu tak boleh dihantar. Cuma boleh hantar biskut kering ke apa yang kering-kering je. Boleh hantar ke asrama. Mungkin nak mengelakkan daripada masalah-masalah lah nanti kan. Sebab kadang-kadang kalau kita hantar makanan daripada rumah, kalau budak tu sakit perut, nanti siapa salahkan siapa kan? Jawab. Dia kan. Jadi biar dia makan makanan yang dimasak di asrama semua sama. Itulah saya. Lebih mudah untuk gurunya kesan kalau ada apa-apa masalah kan. Jadi semuanya makan makanan yang sama. Tanyalah tiba-tiba nanti, ini mesti masakan daripada ibu awak lah kan. Kita nak benda perkara itu berlaku sebenarnya kan. Tapi Puan Fadila, kami nak pergi ke sekolah nak Puan Fadila sekejap sebab tadi dia minta biskut kering tadi. Lepas tu nak balik ke sini. Lepas tu kita balik ke sempatlah. Sebab itulah kita nak berhenti rehat dulu. Kita akan sambung kita punya topik ni sampai sini dalam mana Sisi? Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan Road to Success SPM 2020. Aku malah cepat betul lah balik hantar biskut tadi ya. Puan Fadila, saya dah hantar 10 biskut kering ya. Kepada anak Puan Fadila jangan risau dah. Jangan hantar lagi dah. Saya dah hantar. Itu dia. Okey. Berbalik kepada topik kita pada petang ini kan. Mungkin kita nak tanya kepada mungkin Cik Helwa lah kan. Kita tahu remaja dan juga social media memang tidak boleh dipisahkan. Memang tidak boleh dipisahkan. Ada juga sampai orang kata mengganggu emosi pelajar lah untuk memberi 100% tumpuan kepada pembelajaran itu kan. Jadi Cik Elwa sendiri adakah social media ini sangat-sangatlah orang kata punca utama menyebabkan pelajar-pelajar ini terganggu dari segi tumpuan fokusnya? Okey, baiklah. Bila kita sentuh pasal social media, okey, yang sekarang ni memang tengah zaman 2020, 2021 memang tengah in sangat macam berbagai social media yang aplikasi ada lah. Berbagai aplikasi yang ada. Nama dia Toktik. Betul. Gramstar, burung biru kan. Dengan bracket lah kat situ kan. Okey, ada pelbagai yang ada. Tapi bila kita nak kata dia sebagai punca utama, tak boleh juga. Sebab kita ada pelbagai punca. Mungkin salah satu punca, itu ada kemungkinan. Social media ni adalah salah satu punca yang menyebabkan kita pelajar lah. Kalau kita berada, anggapkan diri kita pelajar, kita akan berasa stres. Macam-macam lah yang boleh mungkin kita, bila nampak kawan post pukul 3 pagi masih lagi belajar kan. Kita bangun esok, saya ni belajar sampai pukul 12 je dah tidur. Apa yang dia belajar lebih sampai daripada orang? Sampai pukul 3 pagi ni kan? Pukul 3 pagi ni, apa yang lebih daripada orang? Okey, itu pun dah menyebabkan dia jadi stres. Kalau kata cadangan saya, kalau kata nasihat saya kepada pelajar, saya pun pernah juga amalkan dan juga kita berpengalaman lah dengan pelajar. Walaupun ruang lingkup kita pelajar universiti sama je. Bila nak final exam, semuanya pun terganggu. Masa time itulah macam-macam persoalan timbul. Sebelum ni bila ada masalah dengan hubungan tak ada masalah pun. Tapi bila nak exam macam-macam pula yang datang. Perkara yang tak sensitif pun jadi sensitif. Betul. Tiba-tiba daripada tak rasa nak marah pun tiba-tiba jadi marah. Okey, apa yang selalu saya nasihatkan kepada pelajar, kita jauhkan diri daripada social media. Saya kongsi pengalaman lah mungkin. Pengalaman saya ada seorang klien datang berjumpa, dia kata dia ada masalah perhubungan lah. Okey. Dia suka dekat seorang perempuan ni tak suka dekat dia.
Okey. Kenapa Dan- cikgu beritahu cikgu kisah saya? Oh, awak yang Maafkan saya ya, tapi dah dapat kan. 2 bulan hari tu kan? Okey, lepas tu. Okey. Itu contohlah. Contohlah. Kita tak sebutkan nama. Ya, ya. Nampak garang Polan, Puan. Polan bin Polan. Contohlah. Okey, lepas tu. Okey. Puan. Okey. Dia kata saya tengok status kan, status kan. Status dia bahagia. Dia kata dia jumpa cinta baru Ya. apa semua. Ya. Saya bagi tahu dengan dia, senang je. Contoh nama dia Akmal lah kan. Okey, senang je Akmal. Punyalah banyak nama. Eri lah, Eri. Okey, Okey. Eri. Senang je Eri. Awak tutup sosial media awak. Awak pergi keluar, jogging, ambil angin ke, pergi makan, tutup. Walaupun rasa kita tak pernah buat. Rasa saya mana boleh kalau saya tak tengok apa semua. Kita cuba larikan diri kita daripada isu tu. Sebab kalau kata bila kita tak nampak tu, apa yang awak rasa? Kita tak rasa apa-apa pun sebab kita tak nampak pun kebahagiaan dia kan. Dia tak nampak pun status-status dia. Tapi bila kita buka, kita nak tengok pun. Ataupun kalau kata ni tertengok. Kalau kata blog pun mungkin ada orang friend dengan dia. Pun ada juga terkeluar juga. je. Jadi maksudnya Eri tu dah boleh delete lah Instagram dia. Alamak tersebut pula aplikasi. Minta maaf. Okey, Cik Awa, kita dah tahu itu pengalaman sendiri. Tapi mungkin kita boleh tanya juga dengan Puan Nurin sebab Puan Fadilah kita Puan tahu Nurin, anaknya di asrama memang tak boleh nak pegang phone pun kan. Betul. Jadi kita nak tanya kepada Puan Nurin lah. Mungkin Puan Nurin ada had kan penggunaan telefon bimbit untuk social media dan sebagainya. Mungkin weekend je boleh pegang phone ke. Tapi budak-budak selalunya 17 tahun. Mungkin menghadkan lah macam mana. Apa yang Puan Nurin lakukan? Sisi pun dah cakap budak-budak 17 tahun Okey, 17 tahun dengan 18 tahun dah tak boleh kontrol. Susah Betul. sikit lah. Dia susah sikit. Tapi dia ni bukan jenis yang suka social media ke, tak ada dekat Facebook dia ke IG ke apa, macam tak ada apa, dia tak ada pernah post apa benda pun. Cuma dia dia ni gamer. Jadi dia tak peduli social media. Jadi itu yang lelaki lah. Okey. Yang kalau jadinya saya tak ada risau sangat pasal social media, dia nak stres pasal social media, I tak rasa itu satu benda yang I merisaukan lah. Tapi still kalau itu lelaki dan itu perangai anak saya yang macam tu. Yang anak lain pula. Itu jadinya kita kena tahulah juga nak kena kontrol macam mana. Betul lah tu. Pasal social media ni kadang-kadang membawa dia tengok orang tu macam mana cakap orang tu better daripada dia, live macam tu. Dia macam compare dengan dia. Dia compare, ada bersaing antara satu sama lain pula kan. Jadi yang lelaki ni memang sebab dia ni cool, dia memang tak suka post apa-apa di social media dan dia tak berapa follow sangatlah di social media. Dia suka game. Tapi Game kan, tu, YouTube, yes macam tu. Baik, tapi Puan Nurin, saya nak beritahu lah anak Puan Nurin dia follow Sisi Iman. Tapi Puan, nak tanya jugalah macam game kan. Kadang-kadang seseorang ni juga akan terkesan apabila dia kalah dalam game dia tu. Emosi. Emosi. Jadi ada juga ke kalau Puan tengok tiba-tiba dia keluar daripada bilik dia tu bertambah stres. Dia macam alah nak main game tutup pintu kuat-kuat ke contoh kan. Ya, jadi Puan mungkin akan cakap dengan dia, kena hadkan, mungkin 2 jam je main, lepas tu kena stop dah. Macam mana tu Puan? Tahun lepas saya bising. Saya ada bising lah masa kita betul-betul lockdown tu sebab semua main game. Tiga-tiga main game. Jadi kita macam kita pula stres tengok dia main game, kita kat dalam rumah. Kalau lah kita boleh keluar tak apa. Jadinya bila lepas dah berapa lama tu agaknya dia dah penat sangat dengan kita membebel. Dia akan ambil masa lah dia jadi tone down, dia belajar, dia bila dah tahu dah SPM dah nak dekat, akan ada SPM walaupun tak ada tarikh, dia ada rasa tanggungjawab. Mungkin dah bila dah nak masuk 18, lelaki ni dia dah lain sikit lah. Sebab dia ni cool tau, marah macam mana pun dia macam gitu je muka dia. Macam tu. So pasal cool ni, sebenarnya apa nama anak Puan Nurin ni sebenarnya ni? Muhammad Daniel. Muhammad Daniel suka main game, follow kat Sisi ya. Dia suka muzik. So kalau ada main gitar lah, dia ada main gitar kan. Dia main gitar relax-relax macam tu lah. Agaknya kalau dia stres kita membebel, dia masuk bilik, dia main gitar ke, main game ke, antara tu lah. Jadinya saya tak boleh nak cakap macam dia marah bila ke apa ke kan. Tapi kalau dia marah lah. Dia macam kita nampak lah kalau dia frust dengan kawan. Bukan frust macam mana, dia marah kawan ke. Tapi tak adalah sampai gaduh. Saya tak ada, setakat ni dia okey je. Tak tahulah kalau dia sembunyi belakang kita, na'uzubillah lah kan. Tapi setakat ni memang dia tak suka duduk keluar rumah. Memang duduk kat rumah. Macam itu je lah.
gamer lah agaknya. I pun tak tahulah. Game pun risau juga kalau buat main game. Tak boleh buat benda lain. Itulah Puan. Mungkin- keluhan daripada Ya, seorang ibu. Seorang ibu. Ya. Ya. Mungkin kita nak tanya satu soalan juga kepada Cik Nat. Cik Nat. Ya. Tentang kalau kita tahu selalunya adik-adik kita nak ambil Pemeriksaan, exam ni, exam. pemeriksaan ni, Ha. selalunya akan banyak minum kopi. Cik Nat, macam mana tu? Pengambilan kafein kan? Pengambilan kafein tu memang orang kata berganda-ganda lah. Jadi macam mana? Bagus ke tak bagus Tak kan? bagus ke? Ada pengalaman ke ambil banyak kopi? Alamak, itu nak kena sorok muka lah. Macam jujur saya cakap, saya memang pencinta kopi. okey. Sisi saya kurang pasti pencinta kopi juga. Pencinta wanita. Bukan. Alamak, salah. Okey, silakan. Minta nanti potong lah. Alright, untuk kopi ni biasanya kenapa dia ambil kopi? Yang pertama mungkin malam study lewat, tidur tak cukup, tak berjaga, minum kopi. Mungkinlah. Okey. Tapi dalam kandungan kopi ni, dia ada satu kandungan biasa kopi tak kisah apa jenis pun dia ada kafein. Kafein ya. Kafein ni sama dia punya reaksi dalam badan sama dengan makanan masam tadi. Oh, okey. Okey. Kalau ambil dalam sebelum tu dah ada masuk makanan lain, dah ada alas lah dengan makanan lain, baru Baik. ambil tak ada masalah. Okey. Okey, tapi perut kosong, ambil minum kafein tu ataupun minuman yang berkafein, Yap. dia akan menyebabkan gastric juice, jus perut tadi lagi aktif, banyak lagi keluar. Oh. Sama juga kes dengan minum minuman masam orange tadi. Ya, yang diorang ambil setiap pagi tu. Ya. Tapi itu lazimnya lah Cik Nat ya. Ya, Sebab ada lazimnya. juga antara kawan-kawan Sisi yang macam pagi-pagi memang wajib Minum kopi. segelas kopi Oh. juga. Okey. Itu tak ada masalah sebabnya dia ambil kosong lah, maksudnya tak ada makan apa-apa sebelum tu. Okey. Memang suka betul. Ada yang sebegitu juga. Okey. Setiap kopi ataupun jenis-jenis kopi, dia ada kandungan kafein yang berbeza. Ya. Okey. Ada dan dia juga setiap orang, setiap individu dia sensitif. Ada orang ni dia sensitif dengan kopi A. Ada orang ni dia sensitif dengan kopi B. Walaupun kandungan kafein dia berbeza, tetapi ada orang bila sensitif lebih, dia efek terus. Ada orang walaupun kadang-kadang badan kita boleh train dia. Selalu minum kan? Okey, tak ada masalah sebab dah selalu. Satu lagi dalam kopi ni dia ada satu lagi kandungan kita panggil diuretik. Oh, okey ya. Okey. Pernah dengar. Pernah dengar ya? Okey, diuretik ni dia adalah satu bahan yang membuatkan kita akan cepat rasa nak kencing ataupun cepat rasa nak buang air kecil lah. Okey, dikerap. Kerap. Jadinya selepas biasanya mereka yang selalu minum kopi dia akan haus. Haus tu yang akan menyebabkan dia minum air lagi dan itu akan induce ataupun akan merangsang dia untuk buang air kecil dengan kerap. Jadi sama juga setiap individu sensitiviti berbeza. Ada orang minum sensitif dia akan kerap terus buang air kecil. Yep. Ada orang minum okey tak ada masalah. Jadi yang kita risaukan sekiranya pelajar-pelajar memang mengamalkan, maksudnya minum memang tak ada masalah. Boleh saja tak ada masalah. Tapi kalau minum dia memang sensitif lebih, elakkanlah. Nanti dia mengganggu. Kalau duduk dalam dewan periksa nanti, nak pergi bilik air lah. Banyak kali pergi bilik air. Masa dah buang dekat situ. Tak pun tahan dulu. Dia dah kacau dekat dia punya tumpuan. Baik, saya kata amalkanlah kan ataupun minum banyak air putih. Betul. Itu lagi bagus sebenarnya. Tapi macam anak Puan Nuri ataupun mungkin anak-anak Puan Fadila ada memang penggemar minum kopi ke atau dia tak suka pun minum kopi? Puan Nurin. Saya, anak saya tak minum kopi. Belum lagi. Belum lagi. Belum. Macam anak-anak Puan Fadila? Pun sama, tak suka kopi. Tapi ibunya mesti suka. Saya memang tak minum kopi. Oh, okey. Tapi Puan Nurin rasanya minum tu sebab dia dekat kafe. Sebab dekat kafe. Saya Okey. memang memang pencinta kopi macam mana? Aku Macam aku mana kan? Ya, nanti kita bolehlah kopi-kofi. Kenapa nak kopi-kofi dengan Puan Nurin kan? Awak Okey. ada sekali. Ya, okey baiklah. Sebelum kita nak mengakhiri kan sesi kita pada petang ini kan, mungkin Puan Nurin sendirilah kan ingin memberikan ucapan kepada calon-calon SPM 2020. Silakan Puan Mungkin Nurin. kepada anaknya juga Yap. mungkin akan menonton. Daniel. Daniel. pada semua calon-calon SPM 2020, saya ucapkan sekarang ni jangan fikir yang belakang-belakang, kita fikir yang ke depan. Just finish your exam. Think always think good je. Then you will be okay lah. Untuk Daniel, dia even dia cool, jangan terlalu cool. Tetap juga kena tengok-tengok jugalah kan paper-paper yang sebelum
sebelum nak ambil exam ni lah. Dan doa, lepas tu buat baik dengan orang, sedekah pun kalau boleh jangan lupalah. Sedekah tak semestinya duit lah kan. Sedekah lah apa, doa ke, dengan banyak belanja cara. orang makan ke. Yelah, itu apa-apa lah. Saya rasa doa lah. Dan buat baik dengan mak bapak tu yang penting. Jangan melawan. Okey, masalah keluarga simpan. Itu dia masuk personal dah. Okey, itu kata daripada Puan Nurin. Daripada Puan Fadilah pula, silakan. Okey, teristimewa untuk anak anda saya, Muhammad Ashraf bin Muhammad Azri di Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Dan kepada semualah calon SPM 2021 batch Pro Max, saya ucapkan selamat maju jaya. Teruskan, maju ke hadapan, finish it. You start it and you finish it. Tak payah fikir tok-tok, redha. InsyaAllah cabaran yang you all hadapi kali ni memang maha hebat. Cabaran terhebat dalam sejarah Malaysia, SPM ditangguhkan setahun kemudian. Jadi insyaAllah tentu ada rezeki yang hebat yang menanti anda semua di hadapan. InsyaAllah. Amin. Amin. Mendengar nasihat mereka seperti ibu kita, ya Akmal? Ya, rasa macam nak main SPM balik lah. Akmal seorang je. Ambillah sekali, kita duduk sebelah-sebelah. Okey, mungkin kita nak dengar juga kata-kata nasihat dari Cik Helwa dan juga Cik Nan. Silakan, mungkin Cik Helwa dulu. Okey. Kepada calon-calon SPM Pro Max yang diberitahu tadi, teruskan, jangan tengok belakang. Okey, teruskan, habiskan apa yang awak dah habiskan. Okey, habiskan yang kita dah mula. So kita kena habiskan. Dan calon-calon SPM ni juga sangat bertuah sebenarnya kerana satu Malaysia sekarang ni tengah memerhati. Dalam masa yang sama, kita semua rakyat Malaysia rasa macam kesiannya. Harap-harap diorang dapat buat dengan baik. Harap mereka dapat buat dengan baik. Jadi semua, satu-satu Malaysia tengah memandang awak semua sebagai calon-calon hebat yang begitu tabah dan sabar. So semoga jaga kesihatan, jaga mental, fikiran yang baik dan teruskan perjuangan anda sehingga ketitisan SPM terakhir. Yes. Dan Cik Nan, silakan. Okey, ada satu kata-kata, ujian yang hebat untuk orang yang hebat. Nice. Jadinya ada hikmah di sebalik kejadian tangguh SPM, delay SPM ni. Tapi untuk pelajar-pelajar, anda tahu kemampuan diri anda, anda tahu apa yang anda dah study selama ni dan dapat lagi sokongan daripada family lagi. Okey, jadinya anda tahu anda apa yang anda buat, jadinya teruskan. Anda tahu anda yang terbaik dan buat apa yang terbaik. Ya, buat yang terbaik. Jadi kita mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Puan Fadilah, Puan Nurin, Cik Helwa dan juga Cik Nan kerana sudi berkongsikan pendapat mereka kan mengenai topik kita pada petang ini. Mungkin Sisi mungkin nak memberitahu kepada mereka subjek esok, silakan. Okey, semestinya kita di Road to Success SPM 2020 nak membantu calon-calon SPM di luar sana. Kita tahu esok paper English, tak silap Sisi. Betul. Tetapi untuk petang kita akan ada pengajian keusahawanan kertas 1 dan kertas 2. Kita ada pengajian kejuruteraan awam kertas 1 dan juga kertas 2 dan pengajian kejuruteraan mekanikal kertas 1 dan kertas 2. Jadi kalau boleh tengoklah. Siapa yang mengambil bagi subjek tersebut katanya tomorrow besok akan daripada Afiq kan? Ya, betul. Banyak tips dan juga panduan yang akan kita sampaikanlah bersama dengan guru-guru kita. Baik, jadi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada anda dan kami memohon maaf sekiranya saya rasa petang ini luar biasa sedikit. Bukan apa sebab kami ingin menceriakan kepada calon-calon SPM yang menyaksikan kami sebab kami tahu baru saja selesai kan kertas 1 dan kertas 2 bagi subjek bahasa Melayu. Jadi kami harap kami dapatlah menceriakan petang anda. Alright, sekian saya daripada kami. Saya Akmal Nazri dan saya Sisi Iman. Kita bertemu lagi dalam Road to Success SPM 2020. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum buat anak anda Babah dan Umi, Iman Izzati binti Mio Shazril serta rakan-rakannya yang bersekolah di Sekolah Tun Fatimah Johor Bahru. Semoga sihat, tenang dan selamat sentiasa di sana. Buat semua calon SPM seluruh Malaysia, all the best.